Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Faizal dalam sesi ulang kaji SPM tahun 2021. Baik, pada hari ini kita akan menjawab satu soalan berkaitan dengan bab 2 iaitu koordinasi badan tingkatan 4. Baik, kita terus kepada soalannya. Baik, seperti dalam soalan tertera daripada skrin di depan ni. Ini dipanggil sebagai neuron ya. Baik, ini dipanggil sebagai neuron. Fungsi neuron ini adalah untuk mengesan rangsangan dan menghantar rangsangan dalam bentuk impuls saraf ke otak ya. Rangsangan ni boleh jadi rangsangan sentuhan, rangsangan sakit, rangsangan tekanan, segala jenis rangsangan lah. Rangsangan cahaya, rangsangan pendengaran. Dan rangsangan ini akan melalui sel yang anda lihat ni, yang dia kata struktur Y ni. Dia akan masuk ke axon dan axon ini akan memecutkan impuls saraf tu terus kepada sel badan. Sel badan ini kemudiannya akan bersambung dengan sel badan neuron yang lain. Kita sedia maklum otak manusia mempunyai berbilion-bilion sel neuron dan dia akan disambungkan pada neuron yang lain dan menghasilkan satu tindak balas. Baik, terdapat 3 komponen penting dekat sini. Kalau kita lihat sel badan, axon, struktur X, struktur Y. Ini akan ditanya dalam soalan 1A. Baik, kita terus kepada soalan 1A. Soalan 1A ditanya berdasarkan rajah 1.1, tandakan right jenis neuron dalam petaan yang disediakan. Terdapat 3 bahagian iaitu neuron deria, neuron yang mengesan rangsangan, neuron perantaraan, neuron yang bertindak di antara neuron-neuron yang lain, dan neuron motor adalah neuron yang menghasilkan gerak balas. Baik, jawapannya namakan. Jadi jawapannya tadi adalah neuron motor. Neuron motor. Jadi kita tengok markah dekat soalan B1 dia berkaitan dengan gambar rajah 1.1, satu markah. Jadi anda perlu membuat satu jawapan je lah, jangan buat 2 jawapan, tak ada markah. Baik, untuk bahagian soalan 1B, namakan struktur bagi X. Okey, struktur bagi X ini adalah struktur yang terletak di bahagian sel badan dan nama dia ialah dendrit. Okey, apa fungsi dendrit ni? Baik, kalau kita nak lihat dekat sini ya, dendrit ni sebenarnya dia akan bersambung. Ini dendrit ya. Dia akan bersambung bersama dengan sel saraf neuron yang lain ya. Ada berjuta-juta yang saya katakan tadi, bersambung dengan sel saraf yang lain. Jadi fungsi dendrit ini sebenarnya ia menghantar rangsangan dalam bentuk impuls saraf ke sel-sel yang lain. Okey. Kemudian dia juga berfungsi untuk menerima rangsangan daripada organ deria. Contohnya organ deria sentuhan yang seperti saya sebutkan sebelum ni. Jadi satu markah. Jikalau anda boleh menyatakan kedua-dua fungsinya, anda dapat satu markah. Katakanlah anda jawab satu saja. Anda kata menerima impuls dari reseptor organ deria. Soalan ini satu markah, tapi anda bagi satu jawapan, satu respon. Jadi anda kemungkinan tidak menerima markah langsung. Dia kena 2 jawapan sekurang-kurangnya, minimum. Kena dia menerima impuls dari reseptor dan juga menghantar impuls ke badan sel. Baik, kita teruskan kepada soalan C. Namakan struktur Y. Struktur Y ini struktur efektor ataupun otot. Efektor ini adalah bahagian yang mengambil tindakan. Contohnya reseptor sentuhan. Kita rasa panas. Gerak balas yang hasil akan dilakukan oleh efektor, bukan reseptor. Jadi efektor ini akan bertindak balas menjauhi bahan panas tadi tu.
Okey, jadi soalan ini 1 markah juga. Kalau anda jawab otot juga betul. 2 pilihan jawapan. Dan soalan D, Rajah 1.2 menunjukkan laluan suatu impuls. Bagi soalan ini, anda perlu meneliti dengan lebih teliti kepada gambar rajah ni. Daripada reseptor, okey, daripada reseptor ini, kalau saya boleh lukis dekat sini, reseptor selalunya saya kata tadi, kita boleh mengesan sentuhan, panas, sakit dan sebagainya lah. Jadi selalunya ini adalah reseptor cahaya, reseptor pendengaran akan dikesan oleh reseptor lah. Kemudian reseptor ini akan dalam bentuk impuls saraf, ditukarkan dalam bentuk impuls saraf. Okey. Kemudian dia akan pergi kepada central nervous system ataupun sistem saraf pusat. Ini kita tahu ada periferi, ada otak. Ini otak. Sistem otak ini dia akan mentafsir apakah tindakan yang perlu dilakukan. Ini adalah tindakan sama ada tindakan luar kawalan atau tindakan dalam kawalan lah. Dan akhirnya dia akan menghasilkan gerak balas. Okey. Jadi tandakan right. Soalan kata tandakan right pada kedudukan neuron rajah 1.2. Okey, neuron ini seperti saya kata, dia adalah unit asas bagi otak. Untuk mengesan rangsangan, otak bukanlah fungsinya utama. Reseptor fungsinya mengesan rangsangan. Dia mengantar kepada impuls saraf, masuk ke dalam otak dan otak akan beritahu kepada neuron. Neuron pula menghasilkan impuls saraf kepada efektor ataupun otot untuk melakukan tindak balas. Otot ataupun efektor untuk melakukan gerak balas. Okey, jadi itu sahaja soalan-soalan yang saya akan bincangkan pada hari ini. Kita akan sambung lagi sesi kita pada seterusnya. Terima kasih. Bye-bye.